Hello, hai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirul dari Seksyen Pengurusan Kenderaan, Bahagian Pengurusan Aset Awam Pembendaraan Malaysia. Hari ini saya nak sampaikan taklimat berkaitan dengan pengurusan kenderaan kerajaan di Portal Keliling Pembendaraan WP 4.1, iaitu hanya kenderaan darat sahajalah. Okey, sebagai pendahuluan, visi PPP ni buka puasa mulai pada 3 Julai 2014, iaitu di mana penghunian pekeliling dibuat daripada berbagai-bagai surat arahan, surat pekeliling dan pengendaraan digabungkan menjadi satu sebagai PPP. 3P maksudnya portal keliling kenderaan lah. Okey. Merupakan satu peraturan keuangan dan perakaunan dalam pengurusan keuangan kerajaan yang dikeluarkan oleh Pembendaraan di bawah Seksyen 4 Akta Acara Kewangan 1957 ataupun Akta nombor 1 bertujuan sebagai garis panduan dan maklumat. Okey. Diterbitkan bagi memurnikan dan menggantikan semua pekeliling pembendaraan, surat pekeliling pembendaraan dan pekeliling kontrak pembendaraan ataupun dan surat arahan pembendaraan yang dikeluarkan sebelum ini adalah terbatal. Bila keluar je pekeliling yang baru ni, PPP 3 ni, so yang lainnya semua terbatal. Okey, visi PPP ni dia terbahagi pada 7 bidang pengurusan kewangan lah. Tapi yang saya nak nyatakan hari ni hanya berkaitan dengan pengurusan wang awam lah, WP 4.1. Dia dalam pekeliling tu ada banyak lah. Pengurusan belanjawan ada, perolehan kerajaan pun ada, pengurusan aset ada, pengurusan kewangan strategik, pelaburan strategik, ataupun syarikat tersenarai Bumi Putra, dia dalam bentuk singkatan ni lah. Tapi saya lebih tertuju kepada WP pengurusan wang awam lah. Itu pun sebahagian daripadanya, itu 4.1 lah, ada banyak lagi dalam tu. Okay. PPP ini anda terpakai pada semua ketua-setiausaha kementerian lah, ketua jabatan persekutuan dan setiausaha kerajaan negeri, serta semua pegawai awam dan pegawai perakaunan. Dia akan menjadi satu tanggungjawab lah. Setiap ketua setiausaha, ketua jabatan ataupun setiausaha kerajaan negeri untuk memastikan PPP ini dipatuhi. Peringatan, semua pegawai awam dan pegawai perakaunan perlu memahirkan diri dengan PPP inilah. Kalau kurang pengetahuan mengenai PPP ini tidak akan diterima sebagai satu alasan lah sekiranya PP tidak dipatuhi, ataupun jika berlakunya apa-apa kehilangan wang awam ataupun aset awam akibat ketidakpatuhan kepada PPP ni. So sebagai penjabat awam ni kena tahulah benda-benda yang berkaitan dengan tugasnya. Okey, sebagai pengenalan sebagai fungsi SPK. Kita ni menguruskan kenderaan dekat Pembendaraan Malaysia. Tapi ramai-ramai yang tidak tahu apa fungsi kita dekat atas tu. Kecuali bagi jabatan-jabatan yang berurusan dengan kereta-kereta konsesi, baru dia tahu. Oh, ada wujudnya SPK dekat bahagian pengendaraan ni. Salah satu fungsi dia ialah menyediakan ketas-ketas berkaitan dasar lah, ataupun keputusan yang melibatkan pengurusan kenderaan konsesi dan kenderaan jabatan. Salah satunya. Yang keduanya, membuat agihan kenderaan kepada pegawai-pegawai yang layak bagi kereta rasmi jawatan, dan agihan kereta jabatan kepada semua kementerian jabatan kerajaan seluruh negara. Satu Malaysia lah maksudnya. Sebab dia ada kereta rasmi jawatan dipanggil KRJ lah. Itu mengikut kelayakan. Okey, mentadbir semua kertas operasi dalam aspek yang melibatkan pengurusan kenderaan kerajaan lah. Di mana yang dikariskan dengan PPP WP 4.1 ni. Pekeliling tu memang di bawah seksyen kita lah.
Dan mengkaji dan memantau dasar dan keputusan berkaitan pengurusan kenderaan konsesi dan kenderaan jabatan. Selain pengeliling itu di bawah pengurusan kita konsesi juga adalah di bawah pemantauan kita lah, urusan daripada section kita lah. Okey, melaksanakan penjualan kereta option to purchase, OTP yang panggil, kepada pegawai yang layak ketika bersara. Yang ni maksudnya pengguna kita rasa jawatan tu bila nak bersara dia ada peluang lah, ataupun kita offer lah untuk dia beli kereta yang digunakan ataupun kereta-kereta lain yang mencukupi syarat-syarat yang tertentu lah untuk dia beli sebagai macam hadiah lah, dengan harga murah, lebih kurang gitulah. Okey. Melaksanakan naziran di Kementerian Jabatan Kerajaan agar mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam PBB dan PBB 4.1 lah. Sesuai kita juga ada juga membuat naziran ke Kementerian Jabatan secara rawak lah, tak semua untuk buat pemeriksaan naziran pematuhan lah, patuh ke tak patuh dengan peliling yang kita telah keluarkan. Selain itu, melaksanakan naziran audit di semua bengkel dan workshop yang dilantik oleh syarikat konstruksi. Yang ni berkaitan dengan syarikat konstruksi lah. Pusat-pusat bengkel yang dilantik satu Malaysia tu, kalau sekarang ni lebih kurang ada dalam 480 lebih, tak silap lah. Sebab dah terlalu banyak. Kalau dulu sikit seorang kita dah macam jenis kereta yang kita ambil. Jadi banyaklah syarikat-syarikat yang kita lantik untuk menguruskan kereta-kereta jabatan tersebut. Okay, next. Pegawai kenderaan. Bila suatu organisasi, satu jabatan, mestilah ada orang yang menguruskan kenderaan jabatan ni. Dengan itu, ketua jabatan adalah melantik seseorang. Maksud seseorang ni tak kira lah seorang ke dua orang, tiga orang. Pegawai untuk menguruskan kenderaan jabatan. Sebaik-baiknya kau boleh kita cari orang yang berkelulusan CJ dalam bidang otomotif lah, ataupun mechanical, ataupun kenderaan terlalu banyak, lebih daripada 20 lah. Tapi rata-rata jabatan yang kecil ni kita tak sampai 20 lah. Tapi walaupun tak ada yang berkelayakan, boleh juga dilantik oleh ketua jabatan mengikut kesesuaian untuk menguruskan kenderaan jabatan ni. Dengan syarat ada surat lantikan lah, surat lantikan sebagai pegawai kenderaan yang menguruskan semua berkaitan dengan urusan kenderaan lah. Okey, apa tanggungjawab dia? Salah satunya pemandu lah. Urusan pemandu ni macam-macam lah, kesihatan dia, nak renew lesen dia kalau mati dan sebagainya lah, aktiviti tentang pemandu. Kedua ialah kenderaan, berkaitan dengan kenderaan lah, pembelian ke, penggantian ke, perolehan, pelupusan, kerosakan, kemalangan dan sebagainya lah. Semuanya tu hendaklah diuruskan. Dan buku log kenderaan. Buku log kenderaan ni adalah untuk mencatat, merekod, melaporkan semua pergerakan kenderaan dari semasa ke masa dengan urusan rasmi lah, yang rasmi saja. So pelot tu ada bab cerita pelot, ada urusan lain lah. Okey, kad inden juga urusan pegawai kenderaan untuk memohon, membekal, melaksana, mengawal, memantau dan menguruskan sebagainya lah. Dan juga kad touch and go lah, dan juga smart tag. Sekarang smart tag ni dah tak ada, pembekalan dia dah tak ada, 2018 dah stop. So yang ada tu boleh gunakan terus lah. Okey. Mengapa perlu diurus? Okey, kenderaan jabatan ini tu mendapatkan pulangan yang optimum daripada aset di bawah kawalan. So aset-aset yang kita dah dapat ni gunakan sepenuh masa, gunakan secukupnya untuk kepentingan jabatan lah. Okey, mengenal pasti accountability, memastikan accountability terhadap aset kerajaan yang telah diamanahkan, diurus, tadbir dengan cekap dan berkesan. Okey, mengelakkan pembaziran dan penyalahgunaan aset kerajaan. So kesan yang dah ada ni kena gunalah sepenuhnya, jangan dibazirkan. Memastikan pelupusan dan penggantian dibuat mengikut kriteria yang telah ditentukan. So kalau kereta-kereta yang dah tak guna, tersadai tu, eloklah dilupuskan. Jangan biar dibuat tukun ke, kan.
Jadi satu pembaziran sebab apa? Value besi tu dia akan menurun dan juga memenuhi kawasan ruang lah, pembaziran ruang Jenis-jenis kenderaan kenderaan ni terbagi pada dua lah. Satunya ialah kenderaan rasmi jawatan. Kenderaan rasmi jawatan ni diperuntukkan khas mengikut kelayakan jawatan lah. Ada kriteria dia daripada start daripada jusa C sampailah ke turus 1 Okey. Dan kereta jabatan. Singkatannya KJ lah. Kereta jabatan ni ialah diperuntukkan untuk guna-guna sama jabatan ataupun kegunaan khas seperti kereta bomba, ambulan, kereta jenazah, ronda polis dan seumpamanya lah. Ni dia punya jenis-jenis kereta Okey, tafsiran bagi kereta jabatan ni ialah yang dibeli. Kerajaan beli ataupun kerajaan sewa, kerajaan pajak, macam swasta, macam Spenco ni kerajaan pajak lah 4 tahun ataupun 5 tahun ataupun dipinjam pun sama ataupun diterima sebagai hadiah. Contohnya custom bagi hadiah kenderaan kat jabatan, so dia akan jadi kenderaan jabatan lah. So kenderaan jabatan ni nak kena selenggara lah kalau yang tak ada peruntukan tu kena mohon lah peruntukan Okey. Kenderaan ringan yang basikal, motosikal, motorkar ni dia kategori kenderaan ringan lah Ada banyak lagi situ yang pick up, pacuan 4 roda, bas bisni, coaster dan juga kenderaan berat. Kenderaan berat macam bas yang besar tu lah, 4 seater lori atau trailer ataupun jenis berat kategori lah. Jadi kategori ringan dan juga kategori berat Kita rasmi jawatan, singkatannya ya KRJ. Ini adalah pegawai yang layak dibekalkan kita rasmi jawatan Okey, siapa yang layak dibekalkan tu? Iaitu anggota pentadbiran lah. Anggota pentadbiran ni ahli politik lah Okey, lepas tu yang dipertua atau pertimbalan yang dipertua Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, hakim, pegawai perkhidmatan awam grade utama, hasi dan ke atas kalau anggota ATM, Angkatan Tentera Malaysia ni dia start daripada Brigadier General lah darat ataupun Laksamana Pertama dan ke atas kalau PDRM dia start daripada Senior Assistant Commercial dan ke atas Okey, kalau pegawai kontrak atau pinjaman pun dia dapatlah ikut syarat kontrak dia orang Pegawai IPTA tu grade utama, hasbi dan ke atas so kalau pegawai IPTA yang grade utama, hasbi ke atas ni semua dia akan dapatlah rasmi jawatan dan pegawai pendidikan swasta grade utama, hasi di sekolah ni pengetua cemerlang lah kalau ada pengetua dia bagi cemerlang, pengetua cemerlang dia akan dapatlah penuntukan kita rasmi jawatan ni dan juga IPTA jika grade utama, hasi sekiranya jawatan tu kalau grade utama atau hasi ni sebenarnya dia tak dapat kereta kecuali dia ada pegang jawatan dalam organisasi dia lah. Contohnya macam timbalan naib kaunselor ataupun dekan ataupun timbalan dekan ataupun ketua jabatan. So kalau dia pegang jawatan-jawatan ni dia akan dapatlah kereta rasmi jawatan ni diperuntukkan untuk kemudahan beliau lah. Tapi kalau dia tidak memegang jawatan ni tak dapatlah Contoh kalau macam politeknik ke, college community ke kan dia sebagai ketua jawatan dia grade C, jusa C so akan dapatlah kereta ni so kalau bawah daripada tu tak dapatlah mungkin next kalau grade 54 mungkin next step lagi bila naik jusa C dia pegang sebagai ketua jabatan so dia layak lah untuk dapatkan kemudahan tersebut Okey. Okey, kenyataan untuk pegawai kerajaan yang menjadi ahli Exco Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri lah ataupun Exco so dia ni pun akan dapat jugalah tapi kereta tu bukan kita yang peruntukan daripada Spenco tapi dia di bawah kerajaan negeri lah Sisa kerajaan negeri atau penasihat undang-undang negeri atau pegawai kewangan negeri dia pun layak mengikut sama model lah dengan kereta yang diperuntukkan oleh ahli Exco kerajaan negeri tersebut Okey. Kereta konsesi. Okey, kereta konsesi ni sekarang ni adalah Spenco lah yang membukakan kereta konsesi dan sepatutnya dia pun telah tamat lah pada end Disember 2018
Okey, sebab 25 tahun kontrak dia. Ini dari segi ringkasan lah cerita dia. Tapi memandangkan pelantikan kontrak terbaru dalam proses rundingan, tak selesai lagi. So kita sekarang ni kita sambung dalam bentuk syarat interim lah. Interim 6 bulan. 6 bulan selagi pelantikan kontrak baru tidak selesai, selagi itu kita sambung interim selama 6 bulan untuk menguruskan kereta-kereta konsesi yang kita bayar lah. Okey. Kereta konsesi ni dia hanya untuk Kementerian Jabatan Persekutuan di seluruh negara lah, tak termasuk Badan Kanun Persekutuan atau pihak berkuasa tempatan ataupun jabatan di bawah kerajaan negeri dan juga Badan Kanun. Ini tak termasuk lah. Sebab apa? Yang tergeri dalam ni semuanya dia akan disediakan oleh jabatan-jabatan tersebut lah. So yang kita bagi ni hanya persekutuan. Okay, model kereta dan dibekal oleh konsesi. So dalam ringkasan sini ialah keadaan semasa lah. Kalau ikutkan dalam kitanya pengeliling PPPW 41 tu, kita banyak yang kita kena buat pindaan dan ia dalam proses pindaan lah. Banyak lagi kita dan susun atur memakan masa. So ini yang keadaan semasa yang sebenar-benarnya berlaku. Saya catatkan dalam slide ni lah. Macam kenderaan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Dulu sebenarnya dia bukan bawah konsesi lah, dia tak masuk pun. Dia daripada pembekal terus di bawah Jabatan Perdana Menteri lah. Memandangkan kenderaan tu dah tak ada, sebab apa? Proton pun dah tak jadi salah satu syarikat dalam kerajaan. So kenderaan tu pun dah ditarik lah. So ini cadangan yang saya nyata dalam ni. So JPN ada buat cadangan untuk membukakan kereta Perdana Menteri dengan Menteri ni dengan kereta yang cadangan seperti ikut lah. Tapi ini belum dilaksanakan lah, baru cadangan sahaja. Sebab apa? Kita punya perbincangan dengan kontraktor tu pun belum, rundingan tu pun belum selesai. Okey, apa yang sekarang telah dilaksanakan ialah seperti berikut. Toyota Wildfire 2.5 yang ini memang telah dibekalkan kepada siapa? Ialah Ketua Hakim, Dewan yang dipertua Dewan Rakyat, Dewan Negara, KSN, Menteri penuh. So yang ni semua dah dapat lah kita bekalkan Toyota Wildfire. Okey, dan yang berikutnya untuk Toyota Camry 2.5 ataupun Perdana 2.4 eksekutif lah. Sebab apa? Kat sini dia ada dua. Sebenarnya mereka sepatutnya akan dapat Toyota Camry ni, tapi menekan tempoh tamat pajakannya belum sampai, dia masih lagi menggunakan kereta yang lama lah sampai tamat pajak lah. Kita akan gantilah pada Camry bila dah tamat. Siapa yang kategori yang layak tu? Ialah sudah diikut lah anggota pentadbiran kecuali Supol lah. Supol ni tak dapat lah. Okay. Timbalan, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat dia akan dapat. KPPA kita, Hakim Besar, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Kudus Negara, Hakim Jaya Kehakiman, Jeneral Tentera Darat, Udara dan juga Laut dan Semana lah, pegawai grade utama khas A dan ke atas. So yang ni dia akan dapat grade A ke atas saja. Yang administrasi Selbi tu tak dapat. Okey. Kat mana administrasi yang Selbi tu? Di bawah ni, iaitu Perdana 2.0 ataupun Proton X70. Warna kelabu. Yang hitam ni ada tapi khas untuk tentera lah. Tentera ni semua kalau dia hitam. Jawatan dia ialah Lieutenant General. Start daripada sini lah. Laksamana Madya ataupun Major General ataupun Laksamana Pertama ataupun Brigadier General ataupun Laksamana Pertama, Pesuruhjaya Polis ataupun Timbalan dan Kolong Kanan. Senior Assistant Commission lah. Ataupun pegawai grade utama khas B dan C. Kategori kenderaan yang ada lah. Okey. Jenis kenderaan ini semuanya di bawah kereta konsesi lah. Saya listkan ni tadi. Wildfire, Camry dan S70 Freeway, Persona dan Saga. Tapi kalau ikut dalam tulis ni, ini tak adalah. Dia mesti nama lama lagi. Saga, Persona, Freeway, Wajah. Ada tulis lain kat situ. Sebab tu saya dah tulis yang semasa lah. Ni yang keadaan sekarang. Okey. Kaedah perolehan tu. Kereta konsesi di bawah pengurusan kerajaan, kereta selon kerajaan dipajak melalui
Spenco lah. Okey. Itu yang menguruskan ialah Penerangan Malaysia PAM lah sebagai agensi pelaksana. Kalau ada permohonan dan permintaan tu boleh hantar dekat PAM lah. PAM ni ialah bahagian Pengurusan Awam lah. Okey. Kereta selain kereta salon. Ini istilah lama lah. Patutnya nanti bila kita buat pemurnian kita dah tak boleh letak salon ni sebab kita ni dah campur. Okey. Dapat kelulusan peruntukan daripada bahagian pengurusan belanjawan. Dah dapat duit. Lepas tu memenuhi tata cara perolehan kerajaan yang berkuasa, bolehlah hantar permohonan dekat PAM. Okey. Penggunaan kita rasmi jawatan untuk urusan rasmi dan persendirian. Sendirian tu, seronok juga tu kan. Ini khas untuk yang layak lah, bagi pegawai sahaja. Maksudnya anak bini dia tak boleh pakai lah. Kalau anak bini dia pakai tu satu kesalahan lah. Kalau didapati boleh dikenakan surcharge dan tindakan sebagainya lah. Okey, dibenarkan untuk menyimpan di rumah. Maksudnya dia boleh bawa balik rumah lah. Di bawah tanggungjawab mereka. Tanggungjawab sepenuh dari segi penggunaan, kawalan, keselamatan dan juga penyelenggaraan. So macam kereta dia sendiri lah. Semua apa yang diperlukan tu dia kena kawal. Dia bertanggungjawab lah. Hilang ke apa dan sebagainya atas kawalan pegawai yang layak tadi. Okey. Tidak layak menerima kenderaan KRJ ataupun kad sistem bayar atau tanpa resit dan juga smart tag dan kad inden jika digantung kerja. Kalau digantung kerja tak layak lah, kena pulang balik tu semua kemudahan dia dah bagi, ataupun cuti tanpa gaji ataupun sebab persendirian bagi tempoh lebih pada 3 bulan. Lebih ada 3 bulan tu dia kena pulang lah ke atas sign sebab kesihatan diri dan keluarga seperti yang ditetapkan dalam Perintah Am lah. Ataupun cuti belajar bergaji penuh, hadir kursus jangka masa panjang di luar negara. So 3 perkara ni bila dia berlaku, dia tak layak lah kemudahan tadi, dia kena pulangkan. Okey, hilang kelayakan, pulang semua kereta kemudahan tadi dengan segera. So kalau tak pulang apa akan jadi? Akan dikenakan surcharge lah, bayar sewa pajaan, maintenance dan sebagainya lah. Okey. Kan pemandu untuk kita rasmi jawatan. Okey. Bagi grade utama B khas A dan ke atas saja layak mendapat pemandu lah. So bawah daripada itu C tak dapat lah. Pemandu ni adalah pemandu kerajaan lah. Okey. Anggota pentadbiran atau yang di-Pertuan Dewan Rakyat atau Dewan Negeri dan hakim, dia layak masing-masing berdasarkan peraturan yang berkuasa lah. Prinsip pemberian kita rasmi jawatan. Pemberian ni adalah secara in-kind. In-kind ni berbentuk barangan lah, ataupun tidak boleh dituntut semula lah. Dia dapat benda tu, dia boleh guna kemudahan tu. Bila dia tak dapat tu, dia tak boleh guna lah. Dan bila tak guna, dia tak boleh guna tuntutan lah. Duit yang dia dah gunakan, dia tuntut balik tak boleh. Tu kita kena ingat tu, in-kind. Dia tak boleh tuntut semula kalau dia tak dapat kad. Okey. Bukan airline ataupun bersifat wang, lepas tu termasuk jugalah ke sistem Tashenko tadi tu, dan juga smart tag. Sekarang ni smart tag dah tak dibekalkan lah, dah tak ada. So kalau jabatan-jabatan ada yang lama yang masih boleh gunakan, bolehlah dibekalkan. Okey, pegawai bermata awam grade khas B dan C serta grade utama C tidak diperuntukkan dengan pemandu. Tapi mereka boleh menggajilah pemandu tu berdasarkan pada Pelindo WP 1.4. Itu ialah airline memandu. Itu kena tengok Pelindo WP 1.4 lah. Okey. Bekalan bahan api kereta rasmi jawatan. Okey, ini dia dalam keliling WP 4.1 lampiran A. Okey, siapa yang layak ni? Pegawai-pegawai yang layak ni siapa? Ialah pegawai yang diperuntukkan dengan kereta rasmi jawatan, yang layak mengangkat tu, dan juga pegawai kenderaan. Pegawai kenderaan memang kena pegang lah kad ni dan ni untuk urusan kawalan dan sebagainya lah. Pemandu kenderaan kerajaan. Ini pun kalau dia time nak isi minyak, baru kita bagi. Dia tak isi kad dekat isi minyak, kita tak bagilah, kena simpan dekat pejabat pegawai kenderaan. Okey, jenis-jenis kad inden. Kad individu. Ni kad individu ni biasanya digunakan oleh kita rasmi jawatan lah. Tak kisahlah kad tu Petronas ke Shell pun ataupun Petron. Sekarang kena tahulah kita dah ada Petron lah. Dulu kita 2 je, sekarang kita dah ada 3. Walaupun tak ramai yang gunakan, tapi kita dah beri kelulusan untuk
menggunakan minyak petrol lah. Okey, kad pemandu ni ialah dipegang oleh pemandu. Setiap kali pemandu nak isi minyak, dia kena gunakanlah kad pemandu bersama dengan kad kenderaan lah. Dua-dua ni gabungkan baru boleh keluar minyak. Kalau tak bergabung tak keluar minyak lah. Tu dia. Sebenarnya tujuannya untuk kawalan lah dari segi pemantauan dan juga penggunaan minyak. Kad pegawai kenderaan. Kad pegawai kenderaan ni ialah Mastercard lah. Maksudnya setiap pegawai kenderaan tu boleh adakan Mastercard untuk keperluan dalam bentuk kecemasan lah. Jadi satu pembekal hanya satu kad je lah yang dibenarkan. Ada, kalau dia nak guna Petronas pun ada, Shell ada, Petron pun ada. So kalau ada 3 fleet dia nak guna Mastercard 3 pun boleh, tapi mesti berlainan pengeluar, bukan pengeluar yang sama. Okey. Formula bekalan bahan api kereta rasmi jawatan. Okey. Ini untuk kereta rasmi lah. Macam mana formulanya. Walaupun dia dapat kelaikan kereta, minyak dan tak senggu, dia ada formula dia lah. Jadi tak main-main bagi je, tak ada. Okey. Jadi dari segi penggunaan, kalau boleh kita lebih mengutamakan lah menggunakan bahan api yang lebih menjimatkan kerajaan. Contohnya kalau kenderaan tu dah boleh guna minyak jenis RON 95, sekarang ni murah lah, cuma apa, RM2, 5 sen tak silap kan. So gunalah yang murah. Kecuali kalau kereta yang high end, macam DM ke Mercedes dan sebagainya, kena pakai RON 97, so gunalah 97. Cari mana harga yang lebih bersesuaian lah. Okey. Bagi anggota pentadbiran ataupun pegawai yang di Pertuan Negeri ataupun negara ataupun hakim ataupun perkhidmatan awam, turus dan ke atas. Kalau turus ke atas, dia start pada turus 3, 2 dan 1. Bekalan minyak ni ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Bukan setakat rasmi tapi persendirian pun sama. So kalau nak dapatkan ni kena tunggulah sampai naik turus 3. Okey. Tapi bagi pegawai perkhidmatan khas A, B dan C ke bawah ni dia ada formula dia. Okey, apa formula dia ni? Perkiraan bahan api tu A kali B kali C bagi D lah. Maksudnya itu ya jarak perjalanan rumah ke pejabat. Rumah ke pejabat tu dia pergi balik, dia anggap 4 kali. Pagi pergi, balik tengah hari untuk makan tengah hari, dan balik semula ke office dan balik semula ke rumah. Sebab tu 4 kali perjalanan pergi dan balik. Termasuk balik makan tengah hari. Itu memang formula lah. Lepas tu kalikan dengan 23 hari. 23 hari ni kita ambil dalam sebulan lah. Kita anggap 23 hari je yang bekerja. So lebihnya tak bekerja lah. Okay, bagi dengan 9 km per liter. Ini kadar dia lah. Maksudnya 1 km kita bagi kadar 9 km untuk 1 liter minyak. So bila suatu pegawai yang telah layak naikkan pangkat dan berkelayakan, so pegawai kenderaan kena buatlah formula ni untuk menentukan berapa kelayakan yang dia dapat seliter dalam sebulan. Okey. Kadar bekalan bahan api ni dia boleh rujuk dekat lampiran A2 dan juga A3 lah. Kita pun ada bagi had limit jugalah. Bekalan minimumnya 100 liter sebulan dan maksimum 600 liter sebulan. Bergantung pada formula yang kita bagi tadilah. Maksudnya kalau dalam kiraan dia kurang daripada 100, contoh cuma 60 liter je sebulan, so dia akan dapat minimumnya 100 lah. So kelebihan bagi dia lah, dapat lebih ekstra kat situ. So kalau kiraan dalam formula dia dapat situ 700 liter. So dia tak dapat 700 liter lah sebab kita dah bagi limit dah. So dia akan dapat 600 liter saja untuk minyak dia sebulan. Okey, lebihan bahan api untuk sebulan boleh dibawa ke bulan-bulan berikutnya dan terhad dalam tahun semasa lah. Maksudnya kalau tak habis, contohnya 100 liter, kelayakan dia tiap-tiap bulan. So tiap-tiap bulan dia akan dapat 100 liter lah. Kalau guna kurang daripada 100 liter, dia akan bawa ke bulan berikut dia. Tapi kalau dia lebih daripada 100 liter dari bulan tersebut, dia kena bayar balik lah. Kena pulang balik. Kecuali kalau dia guna tu lebih dari 100 liter tapi lebihnya tu ialah bulan sebelum-sebelumnya. Tu tak adalah. Tak ada pulang balik. Yang ni kena buat jadual lah supaya pegawai kenderaan faham macam mana nak buat tuntutan balik tu. Kadang dia orang tak berapa jelas macam mana nak buat tuntutan balik sama ada hujung tahun ke apa. Sebenarnya dia tiap-tiap bulan. Selagi dia tak lebih daripada peruntukan dia dapat dengan lebihan yang digunakan tu, selagi tu tak perlu dibuat tuntutan semula.
Okey. Prinsip penggunaan kad inden KAJ ni, pegawai yang memandu sendiri tidak perlu mengisi transaksi dalam buku log kenderaan. Tapi kadang kita rasa jawatan ni dia ada kelayakan pemandu. So bila ada pemandu dia kena isi lah dalam buku log kenderaan yang disediakan lah. Tetapi mengesahkan penyata bulanan yang digunakan oleh pihak pembekal. So penyata bulanan tiap-tiap bulan yang dapat tu menggunakan KAJ ni dia kena mengesahkan betul lah minyak ni dia telah gunakan dan dia telah beli. Sahkanlah untuk rekod bahagian pentadbiran. Okay. Formula tuntutan tugas rasmi jawatan. Selain minyak yang kita dah bekalkan tadi tu untuk kelayakan dia di balik rumah ke pejabat, dan lebihan minyak tu juga boleh digunakan untuk tugas rasmi. Kalau ada lebihan dia boleh guna untuk tugas rasmi lah. Maksudnya. Tapi kalau tak ada lebihan dia boleh juga buat tuntutan untuk tugasan rasmi. Tapi dengan syarat, dia ada syarat-syarat dia lah. Okey. Pegawai yang menghadiri syarat dan bertugas di luar pejabat, pegawai hendaklah membeli bahan apinya dengan wangnya sendiri terlebih dahulu dan membuat tuntutan bahan api dengan menggunakan borang tuntutan perjalanan bertugas rasmi beserta resit pembelian dengan kadar 1 liter bagi setiap 9 km. So tuntutan ini bukan sama macam TNT yang biasa pegawai-pegawai lain buat tuntutan tu kita dah pergi ketetapan dah kat sini dengan kadar 1 liter bagi setiap 9 km. So formulanya ialah A kali C bagi dengan B. A itu apa? Ialah jarak perjalanan pergi dan balik petugas rasmi dalam bulan berkenaan lah. Okay. B tu ialah kadar yang kita benarkan ialah 9 km untuk 1 liter minyak lah. Lepas tu kali lagi dengan harga bahan api pasaran semasa yang digunakan. Macam sekarang ni kan tiap-tiap minggu harga minyak kita berubah-ubah. So dia ikutlah harga pasaran yang dibeli tu. Ketika tu dia beli berapa harga, itulah harga dia. Tapi kalau minyak mesti penuh nak buat tugas rasmi, dia tak boleh tuntut lah. Dia boleh gunakan minyak yang ada lebihan tu untuk tugas rasmi. Kalau nak tuntut, mesti kena isi minyak sebab resit tu penting. Dan kaedah kiraan dia lah. Okay, sekiranya pegawai mengumpulkan resit nilai yang tinggi, tuntutan yang layak dibayar adalah mengikut hasil kiraan. Ni kadang kalau kita beli resit tu kita beli 60 liter contohlah. Tapi bila kira untuk tugas rasmi dalam pergi balik tak sampai pun dalam 10 liter contohnya. So ikut kiraan tu, so dia akan dibayar ialah 10 liter lah. Dia tak akan ikut harga resit lebihan tadi. Walau bagaimanapun jika resit dikemukakan kurang daripada hasil kiraan. Jadi maksudnya resit yang dibagi tu kurang daripada hasil kiraan. So bayaran adalah mengikut aiman dalam resit tersebut. Contohnya dia tuntut kat situ 10 liter. Tapi kira-kira dalam kiraan tu patutnya dia guna 20 liter. So dia akan dapat 10 je lah dalam resit ikut pada resit tadilah. Okey. Spesifikasi dan aksesoris bagi kereta konsisi lah. Ini pertama ni adalah dilengkapi dengan aksesoris yang dipersetujui. Kita dah bincang dulu sebelum kita nak pajak kereta ni, kita dah bincang apa benda yang kelengkapan yang perlu ada aksesoris tu. Sebab apa? Dia mengaruhi nilai pajakan lah perjalanan kita sewa tu. Okey, yang kedua, perubahsuaian dan spesifikasi tambahan aksesori bagi kenderaan milik kerajaan tidak dibenarkan. Memang tak dibenarkan. Sebab apa? Kereta tu kita pajak tu, konsisi punya. Okey, kecuali mendapat kelulusan betul daripada pegawai pengawal. Pegawai pengawal ni KSU lah. Contohnya nak buat tambahan apa macam cerita kereta uniform, nak tambah speaker light ke kan, nak tambah radio, komunikasi kan dan sebagainya, yang tu kena ada kelulusan daripada pegawai pengawal dan juga pegawai penguasaan lah yang bersesuaian lah. Sama ada JPJ, Poli dan sebagainya, alam sekitar ke apa Yang penting peraturan-peraturan tu kita patuhilah yang berkuasa tu. Okay, semua hasil tambahan hendaklah direkod dalam pusat rekod rekod kenderaan. Okay, yang ketiga, pembuatan asuransi tambahan adalah saya ada katanya adalah tidak dibenarkan. Memang tak benarkan. Sebab apa? Kereta tu kita pajak, kita konsumsi cukup time, kita pulang balik. Okey, baik. Sistem bayar turun tanpa resit. Ni dekat lampiran B lah kalau tuan-tuan nak cek. Ni kat touch and go lah. Okey.
kad touch and go ni yang dibekalkan kepada pegawai yang diperuntukkan kereta rasmi jawatan berdasarkan pada syarat-syarat. Apa syarat dia? Syaratnya ada dua lah kat sini. Dia boleh gunakan tu untuk perjalanan tugas rasmi, termasuklah perjalanan pergi dan balik rumah dan jabat. Di samping itu juga pembayaran tempat parking kereta pun untuk tugas rasmi dibolehkan. Kat sini jangan keliru lah. Kita jabatan tak boleh, tapi kalau kita rasmi jawatan memang boleh. Dia boleh guna untuk tugas rasmi sahaja. Okey. Nilai maksimum pada kad pada setiap bulan ialah 500. Kita dah limitkan RM500 je, tak boleh lebih dan juga tak kurang. Dan penambahan tiap-tiap bulan tu dia akan menggenapkan pada 500 balik lah. Jika lebih daripada 500 penggunaan, hendaklah ditanggung sendiri oleh pegawai lah. Contohnya dia guna sampai 500, dah habis dia guna lagi, lebih lagi 100, itu dia tanggung sendiri dan tak boleh tuntut lah. Kita dah bagi limit 500 saja. Ditambah nilai sebulan sekali daripada 1 hingga 10 tiap-tiap bulan berdasarkan pada baki kad bulanan tersebut. Melalui terminal tambah nilai. Terminal tambah nilai di jabatan masing-masing lah. Ada mesin dia kan. Kita dah limitkan 1 hingga 10. Kita tak nak nanti bercelaru cara ni. Ini untuk memudahkan kawalan lah. Okey. Contohnya kalau pegawai tak sempat nak top up ke, antara 110 tu ada khusus ke atau gimana overseas dan sebagainya, boleh kena hubungi pegawai kenderaan supaya pegawai kenderaan buatkan temu janji. Bila masa dia boleh top up dan pegawai kenderaan kena maklumlah dekat syarikat pembekal touch and go tersebut supaya dia tarikh yang dibuat temu janji tu boleh di auto reload balik. Tapi ini bukannya satu kelonggaran, tapi dia mengikut situasi keadaan lah. Benda ni memang tak digalakkan. Okey, tapi kalau benda tu berlaku kena maklumkanlah dan buat tindakan pada pembekal untuk membuat tambah nilai pada lain daripada tarikh tersebut. Okey. Ketua jabatan adalah mendapatkan salinan penyata. Ini statement lah. Statement yang dapat tiap-tiap bulan tu, transaksi tu oleh syarikat pembekal tadi hendaklah disemak dan disahkan sebelum tambah nilai tadi dibuat. Sebab apa belum disahkan? Kita kena ada kawalan lah. Kadang touch and go ni dah macam-macam boleh guna kan. Dia hanya boleh guna untuk rasmi jawatannya apa dia? Iaitu perjalanan pergi balik, tugas rasmi dan juga parking rasmi je. Kadang kalau salah guna tu kena tuntut balik lah. Contohnya macam pergi ke R&R, beli makanan, beli minuman, tu satu kesalahan lah. Tapi memang ada berlaku. Sebab tu kena ada pengesahan lah, kena buat spot check. So kalau ada berlaku tu, kena buat tuntutan bayaran balik lah. Benda ni memang ada, tak mustahil. Kadang tu touch and go tu kalau tak ada kereta, kadang anak dia pakai, kadang isteri dia pakai. Tengok duit tak ada, pergilah touch ni untuk beli makanan ke apa ke R&R. Tu satu kesalahan lah. Benda ni memang ada berlaku. Sebab tu perlu disemak dan disahkan oleh pegawai kenderaan lah. Okey. Kadang tambahan adalah bergantung kepada nilai baki kad yang melebihi daripada had maksimum. Mengenai kurang dari jumlah kelayakan, tiada bayaran yang akan diberilah. Contohnya kalau tuan-tuan dah guna RM400 kan, bulan depan dia akan top up balik RM400. Sebab apa? Dia nak kenakan 500. Dia akan jadi 500 balik. Dan yang lebih 100 tu dia tak akan bertambah ke depan. Dia tetap 500 tiap-tiap bulan. Dia akan top up berapa yang kurang sahaja. Itu kena ingat. Okey, kad touch and go kecuali smart tag ni perlu dikembalikan pada jabatan apabila pegawai tidak lagi berkhidmat jabatan berkenaan. Dalam feeling kita tu sebenarnya touch and go yang digunakan tu dia boleh ambil lah. Bila pindah jabatan lain dia pulang aja dia punya kad touch and go. Smart tag ni boleh ambil buat CV ni dan sebagainya. Tapi yang penting kena record lah dekat inventory. Okey, baik. Pengurusan kereta rasmi jawatan. Okey. Tempat simpanan. Okey, dia di bawah kawalan pegawai sepenuhnya. Sebab tu bila dapat kemudahan tu jagalah elok-elok. Jangan letak parking kat luar. Kereta elok-elok sendiri letak dalam rumah berselimut. Kereta kemudahan letak kat luar. So kalau hilang dah satu kena secharge, kena ganti rugi dan sebagainya. So kena jagalah kereta tu. Simpan sama ada kat pejabat ataupun dekat rumah. Dari segi keselamatan kenderaan, set kunci hendaklah diserah pada pegawai ataupun pengguna. Dikunci selamat dan diletak di tempat yang tidak berisiko tinggi. Elok daripada kemalangan ataupun kecurian. Ini tanggungjawab pegawai yang dapat kenderaan tersebut lah.
Okey, pelindungan insurans. Okey, bagi kita rasmi jawatan ni dilindungi oleh insurans sepenuhnya lah. Buat masa sekarang ni seorang ditanggung insurans sebanyak 10,000 untuk 5 penumpang satu kenderaan lah kalau berlaku apa-apa, dan juga pihak ketiga lah. So next nanti dalam proposal yang baru mungkin dia akan bagi 20,000 untuk seorang lah. Itu yang belum selesai dalam rundingan lah, just ni untuk pengetahuan saja. Pengguna perlu memastikan semua peraturan tadi dipatuhi, mengelak polisi menjadi tidak sah. Maksud tidak sahnya ada banyak lah. Contohnya apa? Kenderaan tu diperuntukkan untuk pegawai tapi isteri dia yang bawa ataupun anak dia yang bawa. Bila berlaku kemalangan, dianggap tidak sah lah sebab melanggar polisi. So tak adalah bayar ganti rugi dan sebagainya. So pegawai pengguna dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas sebarang kos yang timbul jika menyebabkan posisi insurans tidak disahkan. Ini kalau nak cerita dulu, adalah pegawai ni yang leka atau berlaku nitrogen lah. Kereta hantar basuh hilang, tu satu kesalahan lah, kecuaian. Macam ni pun dia akan kenakan secah lah ganti rugi ikut nilai kereta tu, dan macam-macam lagi lah. Okey, tempat pembersihan kenderaan di bawah tanggungjawab pegawai sendirilah. Kalau kat rumah boleh cuci kat rumah lah, kalau nak cuci kat kedai pakai duit sendirilah, tak boleh claim balik lah cuci tu, sebab di bawah tanggungjawab pegawai berkenaan. Okey, nama dan logo jabatan dikecualikan, tak perlu letak lah pada kita rasmi penggunaan persendirian dan rasmi. So dia tak ada logo lah. Yang ada logo ni hanya kita jabatan sahaja. Okey, kad Tashengo atau kad inden dan juga smart touch, dia berbentuk ikan seperti yang saya kata tadi, tidak boleh dituntut semula. So bila dia dapat, masa tu lah dia guna. Sebelum dia dapat, dia nak tuntut yang duit dia dah keluar, dah tak boleh. Sebab dia pemberian ihsan, bukan dalam bentuk wang, tak boleh tuntut. Dan dapat boleh guna, tak dapat tak guna, tak boleh tuntut dengan duit kemudian dia. Okey, penyelenggaraan dan pembaikan dikendalikan sepenuhnya oleh SPENCO. Ni tak perlu risaulah, semua SPENCO akan uruskan dengan syarat mematuhilah dalam buku menu kenderaan yang diberi. Pusat servis SPENCO dan juga pusat servis yang dilantik oleh SPENCO di seluruh Malaysia lah. Dia dilantik, tengok dekat laman web dia adalah pusat-pusat yang dilantik. Kalau tak tahu kat mana, telefonnya hotline SPENCO. So dia akan bagi garis panduan lah, guideline pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pelupusan dan pergantian. Okey, tamat tempoh pajakan bagi kita rasmi ni, kita hanya 4 tahun je pajak. Lepas 4 tahun kita akan tukar barulah. Okey, bagi kita jabatan biasanya 5 tahun. Terlibat dengan kemalangan tidak ekonomi untuk dibaiki dan kehilangan ataupun prestasi kereta yang tidak memuaskan. Yang ni tugas-tugas kita orang lah, bahagian teknikal. Kalau kereta tu dah tak ekonomi, asyik rosak je, downtime panjang dan sebagainya, kita akan buat kajian, analisis dan kita tamatkan kereta, minta tukar yang baru. Okey, kemalangan dan kehilangan. Lapor je terus kepada SPENCO semata dan juga laporan pada polis dalam masa 4 jam dan juga lapor pada ketua jabatan. Kalau kita konsesi, bila berlaku je, bahagian kita lah, section kita akan uruskan untuk urusan untuk gantian barulah. Apa-apa urusan dengan SPENCO, boleh telefon hotline kat bawah tu 1800 88 6999. So dia akan bagilah garis panduan apa yang tuan-tuan nak kena buat. Kadang kalau berlaku kemalangan ni, dia orang panik apa nak buat, terutamanya wanita lah. So telefon kat ni, dia akan bagi guideline apa nak buat, dia akan beritahu lah. Sama ada nak datang ambil, nak ganti kereta dan sebagainya, ataupun mana-mana pusat servis yang dicadangkan untuk pergi dan sebagainya lah. Okey, pilihan ini adalah lampiran F. Ini adalah kereta konsesi lah. Berkaitan dengan urusan kereta konsesi ni, dia rujuk lampiran F. Okey, sebagai ketua jabatan, nak juga memastikan lah bila kereta-kereta konsesi yang di bawah jagaan itu tamat pajak. Bila nak tamat pajak, bila nak bekal, bila nak buat pengantian, tu kena semak lah. Biasanya pegawai kenderaan lah yang akan membuat periksaan ni dan maklum pada ketua jabatan sebelum boleh membuat tindakan-tindakan seterusnya. Okey, pulangkan balik kita rasmi jawatan apabila pegawai itu bersara. Bila bersara, kena pulanglah kita rasmi jawatan ni, ataupun meninggalkan perkhidmatan.
perkhidmatan ni kena berhenti dan sebagainya lah. Ataupun hilang kelayakan, so kena pulang lah. Kalau bertukar ke kerajaan negeri atau badan kanon ataupun pihak berkuasa tempatan, so dia kena pulang lah, walaupun ada kelayakan dia, tapi kelayakan tu yang disediakan oleh negeri lah ataupun badan kanon ataupun pihak berkuasa tempatan tersebut. Dia bagi atas kereta kenderaan di jabatan tersebut ataupun dalam kenderaan dan sebagainya lah. Kita hanya bagi kereta untuk jawatan persekutuan sahaja. Okey, atas arahan pengendaraan untuk tujuan pembelian kereta rasmi jawatan ketika bersara oleh pegawai lain yang layak. So bawasliaan kita, contohnya kalau kereta yang digunakan tu dah cukup syarat dia, kita nak ambil, kita nak bagi untuk orang beli dan kita akan ganti dengan kereta lain. Tu hak SPK lah, berbuat demikian. Kereta yang tamat pajak dipulangkan kepada SPNKO pada tarikh pembekalan kereta baru. So kalau dah tamat cukup 4 tahun sampai masanya kereta pun dah ada, so kena pulang, dah akan bagilah kereta yang baru untuk pergantian daripada tarikh tamat pajakan yang tidak memerlukan gantian. Kalau tak ada pergantian tak adalah, kalau ada adalah. Okey. Okey, pulang balik bersama dengan aset-aset yang lengkap pada seminggu. Maksudnya apa yang dia dapat masa kereta tu diserahkan, dia pulang pun seperti itu juga. Biasa ini yang terceceh ni lah kunci lah. SPNKO dah bagi kunci 2, pulang 1 je. So kena ganti dah 1 kunci lagi kalau tak jumpa. Kalau kereta macam Saga tu mungkin murah je nilai kunci dia 1 kan. Kalau macam Perdana KMP ni memang mahal lah. So kena bayar lah ganti rugi atas kehilangan tersebut. Okey. Pengguna tidak pulang KJ, apa akan terjadi? So kalau tak boleh nak pulang ataupun ada sesuatu tertentu, dia kena tanggung lah kos pajakan bulan tersebut tu, dia kena bayar dekat SPNKO. So kerajaan tak bayar lah. Sebab apa? Ni kecuaian dia. Sebab apa? Kita dah nyatakan dalam perjanjian kita, dia tak guna, taklah dipulangkan balik. So kalau dia tak pulang, dia tanggung sepanjang mana dia gunakan kereta tersebut. Dipertanggungjawabkan ke atas semua kos dan liability sekiranya berlaku kemalangan. Ini lagi parah lah. Tiba-tiba kemalangan, tiba-tiba rosak kan. Di atas kereta rasmi tersebut. Sebenarnya dia patut kereta tu kena pulang. Bila dia tak pulang, berlaku pula kes-kes tersebut. So kes tersebut dia kena tanggung lah. Kena bayar dekat SPNKO. Kalau kerajaan dah tak tanggung, patutnya dia kena pulang. Baik. Boleh bawa ke RJ ni kecuali. So dalam Malaysia ni dia boleh bawa lah mana-mana. Sabah ke, Sarawak ke, Persatuan Labuan ke. Boleh? Tak boleh kecuali. Sebab apa dia kata kecuali situ. Maksudnya bila pindah ke Sabah ke Sarawak ke Labuan, kat sana dah ada kereta dah, SPNKO dah putus kat sana. So boleh dia kena pulang balik, tinggal kereta tu, nanti kat sana adalah kereta yang dia akan ganti untuk pegawai tersebut lah. Tukaran antara Sabah dengan Sarawak dan Labuan dan juga sebaliknya, tukaran pinjaman ke kerajaan negeri, badan kanon dan juga berkuasa tempatan. Ini pun tak boleh lah. Sebab apa? Jabatan-jabatan tu dah sediakan kereta baru, kereta lain lah. Kalau tak ada kereta lain pun mungkin dia akan bagi airline kenderaan. Sebab dia bukan di bawah persekutuan. Ataupun pegawai itu naikkan pangkat dan diperuntukkan dengan model lain. Model lain ni maksudnya daripada Jusa B lah, masuk Jusa A. Jusa B ni batuk model lain, bila naik Jusa A dia akan dapat kereta yang lebih high-end lah. Yang tu dia kena pulangkan. Kita akan ganti kereta yang sesuai dengan mereka. Baik. Tanggungjawab kementerian dan juga jabatan. So kereta-kereta ni hendaklah disimpan dan kemaskinikan, semua maklumat kereta konsil ni di kementerian jabatan masing-masing lah. Terutama sekali dia punya penyelenggaraan lah. Okey. Bilangan kereta jabatan yang baru diperlukan untuk membuat permohonan. Kalau ada keperluan untuk tu kita boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh buatlah permohonan dengan menghantar justifikasi yang lengkap lah kepada seksyen kita lah, bahagian aset awam. So kita akan nilai sama ada layak tak layak, tapi dengan syarat peruntukan daripada NBO dah ada lah. Daripada bajet dah ada, dah lulus, okey boleh hantar justifikasi apa keperluan kenakanan yang buat. Okay, bila lulus, so nanti akan kalkan lah daripada SPNKO. Membuat permohonan pergantian ini bagi kereta konsesi lah yang bukan kereta rasmi jawatan. Perkenaan kena pastikan sebelum 6 bulan tarikh tamat tu dia kena isi dalam sistem. Kita ada sistem e-kereta nama dia.
Dia kena isi dalam sistem sebab apa? Tempohnya 6 bulan supaya nanti bila tamat pajak tu kereta tu dah ada tujuan dia lah. Sebab nak order, nak booking pun makan masa dalam 3 bulan. Sekarang ni kalau pandemik lagilah sah. Bulan-bulan tak dapat kereta. Sebab tu kita kena uruskan awal. Kecuali penggantian kereta rasmi yang pegawai bersara. Kalau bersara ni tak ada orang ganti nak guna balik. Jadi tak payah mohon. Habis tamat, terus tamat. Dah tak ada pengganti baru. Nanti kalau ada pegawai baru, kita akan bagi kereta peruntukan barulah untuk kelayakan tersebut. Okey, menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi pembayaran kos pajak kan kita konsesi. Ini pun nak kena faham lah. Dalam jabatan ni dia tak kos tak besar. Dia dapat peruntukan sekali one shot, dia nak buat pajak kan kita konsesi. Kita konsesi ni 60 bulan, 5 tahun. So dia kena ada bajet tu tiap-tiap tahun selama 5 tahun untuk bayar sewa pajakan dan juga maintenance kereta tersebut. So bila bajet tu cukup, baru dia boleh menggunakan kereta kita. Kalau tak boleh lah. Sebab dia keterusan. Itu bagi kereta jabatan lah biasanya. Okey, baik. Ini tanggungjawab Kementerian Jabatan iaitu membuat semakan dan invoice. Ini perlu dicek lah. Kita jabatan yang ada menggunakan kereta konsesi kena semak invoice ni. Sebab pembayaran untuk SPENCO ni dia start daripada 15 hingga 16. Dia bukan kira daripada awal bulan sampai hujung bulan. Dia kira dari pertengahan 15 hari bulan lepas pada 16 hari bulan depan. Dia kira macam tu pembayaran dia. So kena check lah kadar bayaran. Takut ada pembayaran double leasing ataupun double tertunda. Ini bagi jabatan yang banyak kita konsesi lah. Kalau yang 1, 2, 3 mungkin boleh perasan. Kalau dah ada sampai 100 ke kan, tak terperasan kalau ada double leasing. Itu perlu di periksa lah, check. Okey, pastikan kereta konsesi dihantar untuk penyelenggaraan mengikut jadual. Yang ni ikut buku manual lah dalam kenderaan. Cukup time, kena hantar servis. Kadang SPENCO akan remind lah. Kalau tak pun kena ikut lah. Sebab apa? Kalau kita tak ikut requirement daripada pengeluar, so bila berlaku kerosakan dan sebagainya, lebih dari tarikh tu, so warranty dia akan upward lah. Jadi kena tanggung lah. Itu biasa yang berlaku yang orang tak perasan. Sebab kita tak tahu bila masa kemalangan akan berlaku. So kena ikutlah tempoh penyelenggaraan ni, ikut jadual. Jangan lebih lah kalau boleh. Okey, memaklumkan kepada bahagian pemeriksaan awam, PAM dan SPENCO berhubung pertukaran pusat tanggungjawab. Contohnya kalau nak tukar, dia ni naik pangkat, dia tak naik pangkat, letera je contoh pindah daripada Kementerian A ke Kementerian B. Macam tu. So dia kelayakan dia yang sama lah. Kalau dia tak nak tukar kereta tu boleh, tapi kena maklumkan kat kita supaya kita ubahkan pusat tanggungjawab dia daripada A ke B, dan kiraan kelayakan dia tu kena buat pemilu balik lah kalau tempat tu berjauhan. So lebihan kelayakan tu daripada bulan tersebut boleh bawa ke bulan tempat baru dia lah. Tapi yang bulan nextnya tu dia kena kiraan yang baru lah. Okey, itu dari segi kelayakan minyak lah. Okey, pastikan masalah berkaitan dengan pembaikan dan penyelenggaraan dirujuk dengan SPENCO. Apa-apa berlaku semua rujuk SPENCO. Telefon hotline dia. Jadi jangan mandai-mandai hantar repair sendiri, buat sendiri dan sebagainya lah. Okey, sebab yang itu menyalahi perjanjian kita dengan SPENCO. Okey, melaporkan secara bertulis kepada PAM sekiranya kementerian tidak berpuas hati. Contohnya ni kita hantar servis kat bengkel, kita pergi outstation kat Johor, hantar pusat servis SPENCO dia buat, kita tak puas hati dengan itu. So kita tak payah nak marah dia orang tempat servis tu. Kita hantar surat je. Hantar surat dekat unit kita, session kita dan juga SPENCO nyata kita puas hati sangat. So nanti kita akan ambil tindakan lah, sama ada buat pemeriksaan dan sebagainya. Apa punca yang ketidakpuashatian tu, adakah disebabkan oleh dia punya pemilik bengkel atau fasiliti, keperluan dan sebagainya. Untuk kesesuaian lah tindakan yang sewajarnya yang kita boleh ambil untuk menambah baik perkhidmatan tersebut. Okey, kita jabatan kita jabatan tidaklah digunakan untuk tujuan rasmi sahaja, secara guna sama oleh pegawai yang tidak dibekalkan dengan kereta rasmi jawatan. Okey, yang ini dia berkait lah. Jadi pegawai kenderaan yang telah dibekal kereta rasmi jawatan tidak boleh menggunakan kereta jabatan. Sebab dia dah dapat kemudahan tu. Kalau digunakan tu satu kesalahan.
Okey, kena ingat. Okey, perolehan kenderaan kerajaan selain daripada kereta selon, ini konteks konstitusi lama lah, adalah terpalut kepada PK 7.7 iaitu pengecualian daripada tata cara pengurusan aset kerajaan dan penggunaannya lah. Okey, ini kereta selon lah. Maksudnya dia boleh beli melalui konsesi sewa pajak. Okey. Selain daripada tu, dia boleh beli supaya menggunakan perolehan lah selain kereta selon. Baik. Pengguna kereta jabatan, ni KJ lah, itu kereta hak milik kerajaan lah. Okay. Untuk urusan rasmi sahaja, tindakan data dan secharge ke atas pegawai yang salah guna kenderaan bagi tujuan persendirian. Secara otomatik salah lah kalau untuk tujuan persendirian. Okay. Untuk tugas rasmi, tugas yang berkaitan dengan fungsi jabatan dan tugas lain yang berkaitan dengan pejabat yang diarahkan oleh ketua jabatan. So kalau tak ada berkaitan dengan pejabat, itu satu kesalahan lah, kecuali apa dia? Itu dia aktiviti persatuan ataupun kelab kementerian ataupun jabatan. Yang ni dia ada di bawah surat keliling daripada SPA. Tuan-tuan boleh rujuk lah kat situ. Keliling AM 291. Mungkin dia dah pindah kot SPA 1 hingga 2018. Peraturan mengenai pelbagai kenderaan dan kelengkapan jabatan oleh Pertubuhan Kebajikan dan Sukan serta Kesatuan Sekerja Perkhidmatan Awam dan Badan Kanun. So kalau digunakan oleh persatuan ni, apa-apa pembaikan dan peninggalan telah ditanggung oleh Kementerian Jabatan lah. Dia dibenarkan. Okey. Spesifikasi dan juga aksesoris kereta jabatan. Okey. Dilengkapi dengan aksesoris yang disedia oleh pengendaraan lah. Ini masa perolehan lah. Nak beli tu apa benda yang nak ada dalam kereta tu. Bila disetujui, okey diteruskan. Pengubahsuan spesifikasi tambahan dan aksesoris tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan bertulis daripada KSU lah. Pengawal tertaluk kepada kesesuaian fungsi kereta dan peraturan semasa lah. Fungsi-fungsi dia nak tambah. Kalau macam dulu kadang boleh beli band dia je. Peralatan lain tak ada. Tambahan-tambahan tu kena ada kelulusan pengawal. Okey. Lepas tu direkodkan dalam rekod pusat kenderaan dalam inventory kena rekod. Pengurusan kereta jabatan, kereta konsesi SPENCO. Okay, sebab apa? Kereta konsesi SPENCO bukan setakat kereta rasmi jabatan, kereta jabatan pun ada. Okay. Kereta jabatan dan pegawai kenderaan naklah memeriksa dengan teliti supaya sempurna dan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ni kereta konsesi lah, bila dapat buat pajakan baru, nak dapat tu dia ada checklist, kena check. Dia main ambil je. Kalau benda tu tak ada dalam tu, nanti nak pulang nak kena ada satu hal nak kena ganti. Tu kena ingat. Kereta hak milik kerajaan ialah ketua jabatan memastikan dengan teliti supaya memenuhi spesifikasi yang diperuntukkan. Peraturan pemeriksaan dibuat oleh workshop kerajaan lah. Ini kalau beli melalui perolehan, dia kena melalui JK workshop persatuan ataupun jabatan teknikal kerajaan lah. Kadang kalau tak melalui, nanti problemnya nak bayar tak boleh. Nak bayar pembelian tu tak boleh. Sebab apa? Tak di-endorse oleh JKR. Ada juga kes yang berlaku macam ni. Okey, dia hendaklah didaftarkan mengikut AM 21 iaitu cara penulisan ahli kerajaan dah. Buku fail setiap kenderaan dan juga mempamerkan nama dan logo jabatan. So kita rasa jabatan kena ada logo nama lah. Sebabnya logo dengan nama ni dia standard. Tapi saya tengok jabatan ni macam-macam pattern dia letak. Saya besar, saya kecil. Patutnya saiz yang bersesuaian lah. Kadang ada logo jatah je, nama kementerian tak ada. Kadang nama logo agensi, macam-macam. Kalau boleh ikutlah peraturan keliling tu. Supaya logo tu standard. Kalau kementerian dan jabatan, gunalah logo jatah dan ada tulisan kementerian atau bagi jabatan atau agensi, mestilah ada logo jabatan agensi. Contohnya macam PDRM, Bomba, apa lagi, jabatan APMM, Deritin, tu yang dah ada agensi. Logo-logo yang telah ditentukan lah. Okey, itu tujuannya untuk supaya kita kenal kenderaan tu adalah kenderaan jabatan. Daripada kementerian atau jabatan atau agensi daripada mana. Okey. Tempat simpanan kenderaan. Okey. Di kawasan pejabat tempat simpanan kenderaan ataupun depo kenderaan buat rondaan berjadual oleh pegawai keselamatan. Ini kena buat juga.
Ini kadang ada jabatan-jabatan yang tak perasan ni. Sebenarnya kita dalam perliling kita dah nyatakan kena buat rondakan, buatlah jadual sebulan sekali ke tempat semasa supaya kita dapat mematuhi peraturan, ada berlaku ke apa, kecurian ke, pecah ke, vandalism ke dan sebagainya lah. Jadual tu kena buat lah. Okey, penyelenggaraan secara berjadual yang ditetapkan dalam manual pengguna dalam penggunaan kenderaan lah. Rekod ke dalam buku log ni penting. Daftar penggerakan dalam harta modal QPA 14. Yang ni dah rutin dah kena buat. Kalau macam contoh macam college ni kadang bangunan sewa tak ada tempat nak letak kereta, mana nak letak, so dia kena fikirkanlah suatu tempat yang selamat dan sesuai lah, sama ada dia nak sewa ke kawasan ke, nak join dengan jabatan kerajaan lain ke, tu terpulang, yang penting tempat tu selamat dan ada kunci dan sebagainya lah, bertanggungjawab tu jabatan. Okey, keselamatan kenderaan, set kunci hanya diserahkan kepada pemandu apabila digunakan. Dikunci selamat bila tidak digunakan, kunci tambahan atau kunci steering, tangki bahan api ni bagi lori lah, kerana ada tangki dia tu kena mangga ataupun tayar ganti yang terdedah hendaklah ditutup dan dikunci. Tayar ganti sama juga macam ada 4-wheel drive lah, yang tayar dekat bawah tu tak ada kunci dan tu kena rembat tayar spare dia, pun satu hal juga, macam-macam sekarang ni. Diletakkan tempat yang tidak berisiko tinggi dan elak daripada kemalangan dan kecurian. Dari segi keselamatan kenderaan, bawah tanggungjawab kenderaan. Okey. Kemudahan membersihkan kenderaan. So setiap jabatan ni kena sediakanlah tempat kemudahan mencuci kereta. Tempat cuci kereta tu sama ada berhampiran ataupun di kawasan. Yang penting adalah kemudahan tu. Contoh macam pilih air. Kadang-kadang nak basuh pilih air tak ada. Mana nak dapat air kan. Ada tempat basuh dia. Air dia pun tak, kata orang air lempahan tu masuk dalam longkang. Tak jadi becak, lecak dan sebagainya. Ataupun hantar ke pusat cucian. Tapi hantar ke pusat cucian ni pun ada sebab juga. Tak boleh main hantar je kan. Kena munasabah lah. Ikut kekerapan dan kesesuaian. Biasanya kalau cuci luar ni biasa outstation lah. Kita nak jaga image tu kita hantar pergi cuci. So cucian tu boleh ditutup semula lah oleh pemandu. Tapi bagi jabatan-jabatan yang tak ada pusat cucian tu, so cucian tu kena ada kawalan lah. Jangan duk main cuci cukup setahun, pelajar untuk cuci kereta je RM10,000. Ni dah mengarut lah, kereta 2 biji je. So ada juga berlaku. So elakkan lah. Baik, nama dan logo jabatan. Okey, hendaklah dipamerkan di kedua-dua belah pintu kenderaan lah, dengan jelas dan sesuai dengan jenis kenderaan. Kalau kenderaan tu besar, kena besarlah sikit logo dia. Kalau kenderaan kecil, kena kecil lah. Jangan terlalu kecil. Kadang kereta tu logonya terlalu kecil, dia jauh pun tak nampak. So ikut kesesuaian. Kita memang tak bagi garis panduan berapa saiz dia, tapi ikut kesesuaian lah. Jangan terlalu kecil dan terlalu besar, jadi tak cantik. Okey, kenderaan pengguna penyamaran atau risikan. Ini bagi anggota risikan lah, polis, tentera, mirin dan sebagainya, custom dan apa ni. Logo ni dia tak pamerkan kat tempat kereta, tapi dia kena letak bahagian dalam kereta. Maksudnya tempat-tempat yang tidak dah dilihat lah oleh orang awam. Itu bagi kenderaan-kenderaan risikan. Tapi kena ada surat lah. Letak surat daripada kita PAM nyatakan keretanya adalah untuk risikan. Okey, baik. Bekalan bahan api kereta jabatan. Tadi tu kita cerita buat kita rasmi. Yang ni kita jabatan lah. Secara automatik ni kalau boleh kita minta gunalah minyak yang menjimatkan kerajaan. Okey. Lepas tu bergantung pada keperluan jabatan dan kelulusan ketua jabatan lah. Sebab ni sekarang daerah kawasan sini berlain-lainan. Ada tempat tu minyak sel je dia, Petronas tak ada. Kadang satu tempat tu Petronas je, sel tak ada. Kadang ada Petron. Ikut kesesuaian lah nak gunakan syarikat bekal mana mengikut keadaan kawasan tempat tersebut. Ketua jabatan hendaklah mewujudkan peraturan dalaman mengenai pengeluaran bekalan bahan api yang dibuat secara bekal. Ini kalau ada tangki lah. Ada tangki 10,000 liter ke kan. Ini biasanya PDRM, tentera, militer, jabatan laut ada guna dalam bentuk bukal. So minyak yang dalam bukal ni keluar masuk minyak dari tangki besar tu dah ada kawalan dalaman lah. Cara mana nak buat ikut peraturan yang bersesuaian lah supaya dapat dikawal. Kalau tak nanti minyaknya asyik kurang je kan.
Wang ke mana? Pergi ke tempat lain bukan untuk kegunaan jabatan tapi kegunaan sebaliknya. Tu kita nak elakkan lah Okey. Kementerian dan jabatan boleh membekalkan bahan api bagi kegunaan kenderaan jabatan dengan menggunakan kad inden. Cara perolehan, penggunaan dan kawalan. Ini yang biasa kita kerajaan kita gunalah. So kad inden ni, seperti mana saya kata tadi, kalau KRJ dia ada cuma satu je lah individu. Kalau untuk kereta jabatan dia kena ada dua lah. Satu kereta untuk kad pemandu dan juga kad kenderaan. Match dua tu baru boleh keluar minyak. Okay, tapi kena ada kawalan lah. Okey. Setiap transaksi hendaklah dicatat oleh pemandu dalam buku log kenderaan. Ini amat penting bagi pemandu lah. Buku log ni kalau boleh dia kena ada usin lain lah. Ada banyak cerita buku log ni. Pengisian, pengiraan, tata cara analisa dan sebagainya. Okey, hari ni secara ringkas tentang pengkeliling sahaja. Okey, pembelian transaksi tu kena tulis dalam buku log dengan jelas dan nyata sebab dia akan mempengaruhi kiraan tiap-tiap bulan. Minyak tadi sebut. Resit bagi setiap transaksi hendaklah disimpan untuk tujuan semakan dan pengesahan pegawai kenderaan. So resit tu pemandu kena simpan, kena serahkan kenderaan dan kena semak tiap-tiap bulan mengikut nyata daripada syarikat pembekal. Adakah penggunaan tu dibeli untuk tujuan rasmi ataupun sebaliknya. So tindakan selanjutnya boleh dilaksanakan oleh pegawai kenderaan. Semak dan pengesahan hendaklah dibuat bagi transaksi dengan laporan yang dikeluarkan oleh pihak pembekal, iaitu penyertaan akaun lah atas pembelian. Lepas tu invoice perbelanjaan yang dilakukan oleh pemegang kad tadi sebagai dokumen yang disertakan bersama wajib bayaran. Laporan analisa banyak mana dia guna pembelian dia dalam tempoh masa dan lokasi dan kuantiti tersebut. Nyata belian dan maklumat jumlah bahan api mengikut kad nyata. Sebab kad ni boleh dikawal lah. Berapa banyak nak guna sebulan. Mungkin untuk kereta A ni boleh guna 500 sebulan. Ni contoh lah. Ataupun kereta B ni boleh guna 100 sebulan. Itu atas kawalan lah. Kenderaan boleh buat pelarasan tu dengan pembekal masing-masing. Okey. Ini untuk dia di lampiran A. Kad individu. Maksud kad individu tu ialah kalau Petronas dia panggil state loan. Kalau sel dia panggil kad P. Dan juga pattern lah. Ni panggilan dia. Disimpan sendiri oleh pegawai yang dibekalkan kereta rasmi jawatan. Itu atas kelayakan dia kena simpan sendirilah. Jagalah kalau terlepas tangan orang lain. Itu masalah dia, kecuaian dia. Okey, kad pemandu dipegang oleh pemandu dan kenderaan dipegang oleh pegawai kenderaan. So kalau dia nak guna nak isi minyak, supaya kad kenderaan tu boleh serah pada pemandu untuk dia isi minyak lah. Sebab dua-dua kad tu dia kena sekali. Okey, merekod semua pergerakan kad inden dalam buku pergerakan kad inden lampiran A2. Ini rujuk kad A2 lah dalam keliling kita. So pergerakan kad ni semua hendaklah direkod untuk kita jabatan lah. Kalau kita rasmi tak ada lah sebab kita dah tentukan kelayakan dia sebulan. Okey, setiap penggunaan kad inden hendaklah mengisi butiran penggunaan bahan api dalam buku log kecuali pegawai usaha A dan khas B yang memandu stedi kereta rasmi jawatannya. Sebab apa dia tak boleh isi? Dia tak payah isi. Sebab apa dia tak ada pemandu. Dia sendiri buat kereta tu dan kad tu identik lah kelayakan dia untuk dia guna. Sebab tu tak payah isi. So kalau grade yang utama B yang ke atas tu dia ada pemandu. So bila ada pemandu dia isi dalam buku log. Sebab pemandu yang membawa, mengguna kereta tu mengisi. Log tu sebagai rekod lah. Okey. Okey, sistem bayar untuk tanpa resit. Dia boleh rujuk dekat lampiran B lah dalam pilihan kita. Okey. Kereta jabatan boleh dibekalkan dengan kad sistem untuk tanpa resit. Termasuklah Smart Tag. Dibeli atau ditambah nilai daripada syarikat pembekal. Sekarang Smart Tag dah tak ada lah. Dah 2 tahun tak ada. So kalau jabatan ada boleh gunakan terus sampai rosak lah. Okey. Kad ini ditentukan oleh ketua jabatan lah. Jabatan yang tentukan. Okey, dengan nasihat kenderaan tadi banyak amount, kawalan dan sebagainya lah setiap kenderaan yang di bawah seliaan mereka. Pegawai kenderaan hendaklah menyediakan satu senarai perolehan dan pengagihan kad tasinggung ni tadilah. Sebab tu ada buku daftar pergerakan keluar masuk
bukan setakat kat Inden tapi kat Tasingko pun ada rujuk dekat keliling kita. So orang tu bolehlah buat buku, senang nak catat, senang nak record. So pergerakan ni semua kita dapat kawal. So kalau audit datang dia akan tanyalah ni ada tak buku draft pergerakan ni. Tu penting. Okey, bagi Smartech ia perlu didaftarkan sebagai inventory kerajaan mengikut AM 21 lah. Maksudnya alih kerajaan dan pindaan dia. Okey, menyediakan senarai perolehan dan penggunaan rekod pergerakan, buku daftar pergerakan. Kata tadi, semuanya kena rekod supaya kawal pergerakan minyak supaya tidak ada penyalahgunaan bayaran tol tadi. Okey, baik. Kad ini adalah untuk tugas rasmi jawatan sahaja. So dia tak boleh guna selain daripada itulah. Okay, disimpan oleh pegawai kenderaan dan diberikan kepada pemandu apabila perlu melalui laluan betul. Kalau jalan tu tak ada tol atau macam kat Sabah Sarawak kan jarang ada tol. So tak perlulah letak dan ataupun tak perlu gunakan kad tol Tasingko ni. Okay, diserahkan semula kepada pegawai kenderaan apabila selesai tugasan. Dah selesai pulang balik. Jangan terus guna bulan-bulan. Nanti tak terkawal dah tolnya tu. Okey. Kad ni juga bergantung kepada keperluan jabatan lah dan diluluskan oleh ketua jabatan. Dibenarkan menggunakan tambah nilai melalui sistem auto reload. Kawalan dalaman dia. Nak spend berapa banyak tiap bulan syarat auto reload. Okey. Seboleh-bolehnya satu kad untuk satu kenderaan je. So satu kad tadi pun satu kereta je lah. Sebab senang nak kawal. Kalau ada 2 3 problem ataupun satu kad kereta ni tukar kereta lain. Satu kad kereta lain-lain pun problem. Cara kawalan tu penting. Okey, dapatkan transaksi penggunaan untuk menyemakkan dan pengesahan pembayaran. So bila buat pembayaran tu kena semaklah transaksinya betul tak guna untuk tugas rasmi. Smartech direkodkan sebagai inventory lah. Okey. Ini dari segi perlindungan insurans. Kereta jabatan, kenderaan jabatan, hak milik kerajaan tidak dilindungi insurans. Kena ingat tu. Sekiranya kenderaan tersebut disalahguna oleh pemandu atau pegawai berkenaan adalah tanggungjawab ke atas segala tuntutan. So kalau ada berlaku apa-apa dengan cara cuai, so kena tanggung lah. Ataupun disecas lah dengan secas. Ataupun tata tertib. Tapi kalau kita harkat konsesi, dia dah ada insurans dia. Dia akan cover pemandu, penumpang sebanyak 5 orang dan juga pihak ketiga lah. Itu dia. Baik. Pengurusan kereta jabatan. Boleh rujuk dekat lampiran E lah. Okey. Diselenggara secara berjadual mengikut manual pengguna yang dikeluarkan oleh pengeluar kereta lah ataupun pengedar. Direkod dalam buku log kenderaan. So, jabatan yang tidak mempunyai kemudahan tersebut hendaklah diselenggara dan dibaiki oleh JKR ataupun workshop swasta lah. Dia ada kategori dia lah macam mana nak buat kenderaan dekat swasta. Ini sebagai garis panduan lah. Jabatan kerajaan yang mempunyai workshop lengkap dengan alatan dan kakitan mahir hendaklah menyenggara sendiri. Ini biasanya polis kan, dia ada bengkel, bomba ada bengkel. So jabatan kerajaan dah ada bengkel tu dia boleh senggara sendirilah. Dia boleh buat sendiri. So yang tak ada tu dia adalah sistem perolehan dia macam dia nak buat. Okey, jika hendaklah dirujuk jika kos setiap pembaikan dekat workshop swasta tu tadi untuk penyelenggaraan tak lebih daripada ni amount had yang kita bagi. Kalau motor lebih 3,000 je kena rujuk JKR. Kalau kereta selon lebih 5,000 rujuk JKR. Kalau kenderaan ringan lebih 9,000 rujuk JKR. Kenderaan berat lebih 15,000 rujuk JKR. Sebab apa kena rujuk? Sebab dia adalah badan teknikal kerajaan yang mengesahkan betul tak harga pembaikan tu lebih daripada amount tu. Ataupun ada isu-isu lain yang berkaitan. So bila ada pengesahan daripada JKR, dia kata munasabah dan sesuai dan sebagainya, baru boleh dilaksanakan. Okay, jabatan adalah membuat kajian pasaran. Ini bagi yang lama dia kena buat pasaran lah, ada 3 syarikat bila kita nak hantar suatu pembaikan tu ataupun penyelenggaraan berdasarkan pada nilai-nilai keadaan terbaik lah bagi kawalan dalaman. Tapi saya ingat dalam perolehan dia ada keluar keliling, saya tak pasti. So pembaikan tu boleh rujuk pada pengeluar kenderaan tersebut. Tapi dari segi harga mahal lah, mahal, tapi itulah yang Union 4 boleh rujuk terus pada pengeluar tu untuk buat pembaikan ataupun
pasaran harga dan sebagainya lah. Okey, baik. Tapi bagi kita konsesi, rujuk dekat sakit konsesi lah ataupun surat sebisi yang dilantik satu Malaysia. Okey. Pelupusan, dari segi pelupusan proses berdasarkan KP tata cara pelupusan aset ahli kerajaan dan juga pendaannya. Faktor pertimbangan pelupusan ni ada 3 perkara untuk keluarkan CJPEP. CJPEP ni yang keluarkan JKR lah. Tapi macam mana nak mohon, apa kriteria dia? Yang pertama, tempoh penggunaan dia. Kita ada jadual dah berapa tahun setiap kenderaan tu digunakan dan boleh lupuskan. Saya tak catat lah jadual di dalam ni, tuan-tuan boleh rujuk dekat pelilin tu. Usia dia. Yang keduanya, jarak perjalanan dia. Dah lebih jarak perjalanannya yang kita syorkan. Contohnya kalau kereta 260,000 km. Itu dah layak. Itu kriteria kelayakan lah. Dan juga kena kenderaan yang lain. Lepas tu tahap penyampaian perkhidmatan yang baiklah. Biasanya kalau lebih kerosakan serius di bahagian komponen utama lebih pada 3 kali, nak masuk ke 4 kali, kita dah boleh anggap dia tidak ekonomi lah. So 2 daripada 3 kelayakan ni, kalau dah menepatinya, maksudnya boleh dicadangkan untuk lupusan atau dapat CJPEP lah dari JKR yang disahkan oleh Juruterma Mekanikal, barulah boleh buat lupusan. Okey. Faktor timbangan dia, jika boleh dilupuskan berdasarkan justifikasi pelupusan, kena rujuk dekat AM lah 2.1 tata pengurusan aset ahli. Okey, kehilangan. Mematuhi arahan pembendaraan bab C, kehilangan dan hapus kira bab AM, urusan aset. Kemalangan memenuhi peraturan 4.2. Perkara yang berlaku lah, pilih mana nak kena rujuk. Kemalangan yang dibuat kenderaan kerajaan Malaysia dan pindaannya. Okey, sebagai garis panduan kita dah bagi kat situ. So nak lebih jelas lagi, rujuklah perkiling yang berkaitan untuk menguruskan masalah-masalah tadi. Okey. Ni untuk pengurusan buku log kenderaan kerajaan, boleh rujuk dekat lampiran C lah dalam perkiling kita. Ini yang harus selalunya kena buat titik berat lah oleh pemandu dan juga pegawai kenderaan. Sebab apa? Benda-benda ni banyak berlaku ketidakakuran, tak ikut lah maksudnya. Kalau audit check ni banyak isu-isu kat sini. Audit suka ni kalau time ada buat audit, dia akan check buku log ni sebab kat sini banyak kesalahan-kesalahan yang tidak dipatuhi tanpa disedari oleh pegawai kenderaan. Okey, setiap kenderaan kerajaan hendaklah dibekalkan dengan satu buku log. Satu kereta, satu buku log. Bagi tujuan mengawal dan memantau pergerakan kenderaan. Itu dah wajib lah kena ada. Okey, buku log ni hendaklah dikemaskinikan oleh pemandu pada setiap perjalanan. Setiap perjalanan kena kemaskini dan juga penyelenggaraan kenderaan. Dia memang ada dalam buku log tu, penyelenggaraan dia pun kena catat dalam tu. Okey, bagi terasi jawatan yang dibekalkan dengan pemandu hendaklah mengisi buku log kenderaan. Ini macam Jurusan B, Jurusan A ke atas. So bila dia driver tu bertanggungjawab untuk mengisi buku log tu. Dan juga gerakan hari-harian yang dia laksanakan tu dia kena tulis sebagai bukti dia telah melaksanakan kerja sebagai pemandu. Alright. Walau bagaimanapun, peraturan di atas dikecualikan pada pegawai yang memandu sendiri kereta rasmi jawatan. Sini yang Jurusan C lah. Bila dia mandu sendiri tak payah isi buku log lah. Sebab apa, minyaknya dah dibagi mengikut kelayakan masing-masing. Okey, ketua jabatan perlu membuat pemeriksaan mengejut. Jika perlu ada mengesahkan dalam buku log sekurang-kurangnya sekali setahun. Jadi ketua jawatan pun kena ambil tahulah, at least setahun sekali buat periksa, check kat buku log tu, chop sign kat mana-mana ruang, tak kisah, tengok ketua jawatan dah alert, dah ambil tahu. Audit akan check lah ni. Okey, ketua jabatan juga perlu membuat pengesahan dan juga ulasan daripada analisa yang disediakan oleh kenderaan di lampiran C4. Ini banyak yang tak buat ni. Bila dia kena audit, hantar surat kita minta tolong. Ini selalu berlaku. Laporan yang simpan ni adalah laporan analisa. Setahun ada 2 lah. 6 bulan sekali boleh kenderaan kena buat. Cukup setahun, maksudnya ada 2. So laporan tu kena bagi ke ketua jabatan untuk buat ulasan. Untuk disimpan dalam fail kenderaan lah. Okey, ketua jabatan juga perlu mengambil tindakan terhadap perkara yang tidak mengikut peraturan lah. Perkara yang salah, hendaklah dilaporkan, tak boleh buat diam je kat. Minyak dah kena sedut, bertung-tung, galen-galen hilang senyap je. Audit datang baru tahu, ada minyak hilang. Ini satu kesalahan. Kau boleh nak elakkan lah. Kita nak bagi ingatkan lah. Kadang ada jabatan macam tu. Kadang kita audit baru kita tahu. Audit jabatan, audit dalam,
cek baru tahu. So benda-benda ni kena kawal di bawah tanggungjawab ketua jabatan masing-masing. Okey, yang ini melibatkan notis kesalahan lalu lintas atau saman. Okey, ini dalam buku log kita pun ada, supaya kalau ada saman tu boleh update, boleh tulis dalam tu supaya kita boleh tahu status dia, selesai kebulan dan sebagainya. Okey, pandu kenderaan kerajaan taklah mematuhi sepenuhnya undang-undang peraturan lalu lintas. Ini sedia maklum lah. Kalau tak kerja kerajaan pun kena patuhi juga. Kalau tak patuhi, kantor kena saman, kena bayar lah. Okey, pemandu adalah bertanggungjawab menyelesaikan notis kesalahan lalu lintas yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. So kalau kena saman, kena maklumkan pada kenderaan, catat dalam buku log. Okey, kalau pada kenderaan nak buat apa, rayuan ataupun minta kurang harga, boleh buat, hantar terus dekat Bukit Aman. So tata cara ni semua ada dalam peniling. Bila dapat pengurangan, boleh buat pengurangan tu dan terus bayar. Kalau tak boleh bayar pun jabatan boleh bayar dulu, lepas tu collect kemudian. So tata caranya semua ada dalam peniling kita. Walau bagaimanapun, jika kesalahan di atas adalah arahan pegawai pengguna, maksudnya dia bawa biasa biasa, tapi pengguna kat bawah tu buat laju, saya nak cepat meeting dan sebagainya, kena catat dalam buku log, sahkan kat situ. So bila ada usaha kat buku log, pegawai suruh buat laju, ada saman, so pegawai tersebut yang kena bayar lah. Okey, saman itu adalah arahan yang dicatat dalam buku log. Sebab tu pentingnya buku log tadi supaya kita dapat monitor saman-saman yang masuk tadi. Okey, kaedah penyelesaian saman. Saman ni kalau kita tengok dekat peniling, dia ada dekat lampiran D lah. So jabatan adalah meminta secara bertulis pemandu atau pegawai selesaikan dalam tempoh sebulan. Salah satu contoh lah. Jika gagal, Kementerian Jabatan boleh mengambil tindakan berikut. Apa tindakan yang boleh buat? Membuat pertukaran nama saman dari Kementerian Jabatan kepada pemandu atau pegawai pengguna tersebut. Orang yang melakukan kesalahan lah, itu tukar nama. Jadi bukan nama jabatan, dah nama pesalah tadi. So prosesnya adalah dalam peniling boleh rujuk. Ataupun bayar dengan mendahulukan peruntukan Kementerian Jabatan. So jabatan kena ada peruntukan, bayar dulu saman tu dan mengambil tindakan memotong gaji pemandu atau pegawai pengguna secara sekaligus ataupun ansuran mengikut jumlah saman tersebut lah. Okey, itu dah salah satu kaedah macam nak selesaikan saman. Taklah kita tunggak sampai bertahun-tahun, sampai puluh tahun pun ada kadang kan. Sebab apa? Kurang peka atas beli tersebut lah. Okey, kod bayaran saman kenderaan bagi potongan gaji. Yang ni tak ada dalam keliling, tapi ini dah ada dalam surat. Surat daripada Jabatan Eksekutif Negara lah. Ini untuk membantu pada ketua jabatan dan sebagainya. Supaya surat yang nyatakan dalam tu memang dah diedarkan oleh semua kementerian jabatan, sama ada sampai ke tidak tu Allahualam lah. Sebab kita kongsikan dalam sini supaya dapat membantu jabatan-jabatan yang berkaitan macam mana nak selesai, apa kod yang perlu. Kat sini ketua jabatan boleh mendahului bayaran saman dengan menggantikan peruntukan di bawah kod objek 52999 cukai dan pelbagai. Itu termasuk premium insurans, commission bank dan bayaran lebih lain yang tidak dijelaskan. Peruntukan adalah tertaluk kepada penjimatan kementerian atau jabatan dan atas khidmat nasihat Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan Malaysia. So dia dapat kat objek dia kan. Okey, bagi tujuan tindakan memotong gaji, pemandu atau pegawai jabatan ini mencadangkan jenis kod hasil dan perbelanjaan yang sesuai digunakan bagi menyelesaikan isu-isu saman tertunggak yang dihadapi oleh kementerian ataupun jabatan seperti berikut. Okey, pertama, bayaran saman tahun semasa boleh menggunakan kod potongan 4025 iaitu pelbagai denda pampasan dan hukuman. Okay. Kod potongan gaji ini diakonkan kepada kod hasil 11-176199. Kalau tengok sini kod hasil dia HO 176199 itu pelbagai barang hukuman ini untuk tahun semasa. Okey. Bayaran saman tahun lalu, setahun lepas lah, menggunakan kod potongan 4016. Itu terimaan balik bayaran tahun lalu untuk potongan gaji 4016. Diakonkan kepada kod hasil HO 181101. Itu terimaan balik bayaran tahun-tahun lalu.
So yang ni boleh rujuk dekat surat daripada Akauntan Negara lah bulan Mac 2018 tak silap. Masa kita minta kod ni, kita minta dah dapat, kita dah pada semua kementerian dan jabatan. Mungkin dah bertahun-tahun dah simpan dalam file, bila tukar pegawai, ketua jabatan semua dah tukar, dah lupa dah apa benda arahan-arahan sebelumnya. So kena rujuk balik lah. Okay, ini salah satu untuk menyelesaikan saman. Baik. Selesai. Okey. Ni taklimat saya untuk hari ni. Jadi kalau ada maklumat lanjut berkaitan dengan pengurusan Bulog, pengurusan kerajaan, tadi saya taklimat dalam sekali lalu lah. Tapi kalau nak lebih jelas, tuan-tuan bolehlah masuk dekat YouTube channel saya lah, Amirul Mastur. So dalam tu adalah beberapa taklimat yang bersesuaian dan tuan-tuan boleh tengok berulang kali kalau tak faham. Dekat YouTube di bawah tu boleh klik. YouTube ni boleh klik, boleh subscribe, boleh tekan like, boleh share dengan kawan-kawan yang lain yang membutuhkannya. Patulah sesama kita untuk memajukan diri sendiri. So tuan-tuan kalau ada isu, ada masalah yang berkaitan dengan pilih, bolehlah hubungi saya di talian di bawah ni ataupun email ataupun jabatan kita sendiri, Seksyen Kenderaan. InsyaAllah kita akan try membantu.